Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Umar bin Arabi Al-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Bukan. Qala Syekhul Imam Al-Bajuri Al-Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Kata Ibrahim Al-Bajuri Al-Allamah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita dah baca tepi dia tu, maka kita masuk ke dalam dia pula lah. Kita selam ke laut yang dalam. Selepas kita sudah main di persisiran pantai, sekarang kita masuk ke dalam lautan yang mendalam, di dalam petok tu. Kata Bismillahirrahmanirrahim itu, maka kata Syekh Nawawi Banten rahimahullah, Fasmul jalalati, maka bermula isim nama jalalah. Ismul jalalah, itlaq ismul jalalah, fal muradu bihi, maka murad dengan dia itu ialah namanya Allah. Tu okey, namanya Allah. Jadi isim Allah tu lah. Okey, dia tidak kena kepada Ar-Rahman, tidak kena kepada Ar-Rahim. Bila itlaq kata ismul jalalah, maka kena direct kepada Allah. Fasmul jalalati, maka bermula isim nama jalalah, nama yang agung itu, khabar dalla ala dhatil jami'ati, menunjuklah ia ismul jalalah tadi, nama Allah Ta'ala itu menunjuk ala ta'alluq pada dalla, ala dhati, atas satu zat yang sifat al-jami'ati, yang menghimpun ia zat itu, li sifatil ilahiyah, tu bagi sekalian sifat-sifat yang bangsa ketuhanan al-ilahiyati. Tu okey, bangsa-bangsa ketuhanan. Tu kulliha, keseluruhannya as-sifati. Okey, jadi nama Allah Ta'ala apa maksud dia? Nama tu menunjuk kepada satu zat yang menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan kesemuanya. Jadi Allah, lafaz jalalah Allah itu ada makna, iaitu zat yang menghimpunkan segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternafilah mengatakan bahawasanya zikir Allah itu tidak ada makna. Okey, Allah zikir Allah ada makna. Apa maksud kata tak ada makna tu? Adakah itlaq kata Allah itu memang tak ada makna, ataupun dengan makna tidak ada makna itu ialah dengan bermakna jumlah yang tidak mufidah? Kalau dengan dari sudut nahu katanya jumlah itu tidak mufidah kerana Allah merupakan lafaz, kita kata tidak. Bahkan dia itu mufidah kerana Allah boleh jadi
mubtada bagi khabar yang mahdhuf, boleh jadi khabar li mubtada'in mahdhuf, boleh jadi isim majrur bagi jar yang mahzuf, boleh jadi fa'il bagi fi'il yang mahdhuf. Boleh berlaku. Okey. Kalau mengaji nahwu tinggi sikit, maka akan ternafilah untuk kita cepat mengkritik kata Allah itu tidak ada faedah padanya, tanpa menafikan ada pandangan ulama yang mengatakan tidak harus, tapi ramai ulama yang mengatakan harus. Okey. Habis kata musannif rahimahullahu taala, maka Allah itu ada maknanya. Bolehlah zikir Allah antara tariqah, amalan tariqah syadzuliyah ialah zikirnya Allah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana? Kena tunjuk ni. Ada pembari kita ni tak silap. Kena pakai pembari. Tak syok pula ya. Tak apalah. Okey, kulliha. Kemudian War-Rahmanu, bermula nama Ar-Rahman itu. Apa makna Ar-Rahman? Huwa, bermula dia Ar-Rahman. Huwa tu adalah dhamiru faslin atau i'rab mubtada yang thanin. Ar-Rahmanu mubtada al-awwal. Kathiru, khabar dia. Khabar bagi huwa, jumlah huwa kathiru ialah khabar bagi Ar-Rahman. Kathirur rahmati ialah yang tersangat banyak rahmatnya. Tersangat banyak rahmat tu li'ibadihi, kepada hamba-hambanya Ar-Rahmani. Li'ibadihi, ibad jam'u abdin, jamak bagi lafaz mufrad abdun. Bisatri, dengan menutupi. Dengan menutupi, yakni menutupi keaiban. Bisatri ay satril aibi fi dunya, ataupun satril uyubi, menutup akan sekalian aib-aib fi dunya, di dalam dunia, warabih titik. Jadi Ar-Rahman ialah Tuhan, ialah maksudnya yang memberi rahmat yang banyak kepada hamba-hambanya dengan menutupkan keaiban di dunia. Allah Ta'ala menunjukkan keaiban di dunia. Kita buat dosa, Allah Ta'ala tidak buka dosa kita tu ke orang lain. Maka tugas kita ialah menutup aib sendiri. Menutup aib sendiri, hukum dia wajib. Menyebarkan aib sendiri, hukum dia haram. Bahkan wajib menipu untuk menutupkan aib dosa sendiri. Tu. War-Rahimu, dan bermula lafaz Ar-Rahimu itu mubtada. Yang kedua, huwa, bermula dia Ar-Rahim, ialah kathirur rahmati lahum ay li'ibadihi, banyak memberikan rahmat kepada mereka itu hamba-hamba Allah, bil ghufrani, dengan keampunan, fil uqba, dengan keampunan pada kehidupan akhirat, ay fil uqba ay fil akhirah lah. Tu pada kehidupan yang sudah, iaitu akhirat. Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang bersifat Ar-Rahim, iaitu di akhirat nanti. Dengan mana? Dengan mengampunkan dosa hamba-hambanya. Mudah-mudahan orang yang mengaji Uqud Atijanud Darari itu dapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Falil abdi, maka bagi hamba itu, ayyulahidha minallahi qudratahu wa minar rahmani ni'matahu. Falil abdi fatafra' idza alimta dzalikal mazkura, maka apabila mengetahuilah ia oleh engkau akan demikian itu, maka lil abdi, hanya sonyo bagi hamba itu, ayyulahidha ta'wil masdar jadi mubtada muakhar, lil abdi ta'alluq bagi muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf. Lahadha yulahidhu mulahadhah ay mulahadhatuhu. Jadi gitulah. Falil abdi mulahadhatuhu, mulahadhatul abdi minallahi, mulahadhah tilik perhati itu daripada Allah Ta'ala. Tilik perhati apa? Akan maf'ul bih qudratahu, qudratallahi, akan kederat kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilik bila sebut nisbah Allah, sebut nama Allah, tilik kepada kuasa Allah. Dan sifat kederat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sifat yang umum dan sifat yang lebih banyak, yang lebih kehadapan
kerana menunjukkan keperkasaan, kekuasaan Allah SWT. Antara sifat-sifat ma'ani yang 7 yang menunjukkan gohnya sifat tersebut ialah sifat kudrat. Sebab itu sebahagian ulama mutakallimin membahaskan awal-awal sifat ma'ani ialah sifat kudrat. Tu. Wa minar rahmati, atah berkata minallah, ay falil abdi ay yulahidha minar rahmani. Bagi hamba itu bahawa memulahadhah, menilik ia hamba itu daripada nama Ar-Rahman tu akan ni'matahu, ni'matar rahmani, akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikan ke atas kita nikmat berupa nikmat macam-macam lah. Sama telah lagi orang Islam ni macam-macam nikmat, nikmat imannya, nikmat Islamnya. Tu. Jadi macam-macam tafsiran Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Ni tafsiran bagi Syekh Nawawi Banten dalam kitab ni. Tafsiran Ar-Rahman Ar-Rahim di kitab lain berbeza-beza Syekh Nawawi tafsirkan. Di sini cara dia begini, cara huraian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitab-kitab lain mungkin lain pula. Okey. Wa minar rahimi, atah minallah lagi, ay falil abdi ay yulahidha minar rahmani, maka sayogianya ataupun hanya-hanya bagi hamba itu ay yulahidha. Sebab apa kata hanya-hanya? Sebab khabar muqaddam itu yufidul hasra. Sebab apa? Atas kaedah at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khiru yufidul hasra. At-taqdimu bermula mendahulukan, at-taqdimu ma haqqahu at-ta'khiru barang yang haknya sepatutnya duduk belakang, yufidul hasra memberi faedah ia taqdim itu akan hasar, akan batas hanya sonyo. Maka diterjemahkan falil abdi, maka hanya sonyo bagi hamba itu bahawa menilik ia, mulahadhah ia hamba minar rahimi, daripada lafaz ar-rahimi, Tuhan yang kathirur rahmah, bil ghufran tadi tu, ismatahu akan penjagaannya Allah, penjagaan ismah ta'alluq minadz-dzunubi, daripada sekalian dosa. Az-dzunubi jam'u, lafaz jamak bagi lafaz az-dzambi. Wa maghfiratihi wa maghfiratahu, atah berkata ismatahu, wa maghfiratahu wa maghfiratallahi, dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba kita ni bila menilik kata Allah Ta'ala bersifat ataupun namanya Ar-Rahim, maka tertujulah kepada penjagaan Allah Ta'ala kepada kita dari sudut tak berlakunya dosa, dari sudut mengampunnya Allah Ta'ala akan segala dosa-dosa kita. Gitu. Itulah tilikan hamba bila sebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila lah ni kita nak mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tahulah apalah yang perlu yang perlu dimulahazahkan, dihadirkan dalam hati terhadap lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim berdasarkan tafsiran dan juga huraian yang dibawa Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tijanud Darari, syarah kepada risalah Tauhid Al-Imamu Al-Baijuri. Ada lagi orang tanya soalan? Masya Allah ta'ala, nak raya-raya pun tanya soalan lagi. Habis tu, kemudian kata Al-Imamul Baijuri, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermula segala puji itu, ay mustahiqul lillahi, yang mustahak ia puji itu bagi Allah Ta'ala, Rabbil Alamin. Siapa Allah? Sifat Rabbil Alamin. Tu Tuhan sekalian alam, ataupun i'rab badal Rabbi tu. Al-alamina itu mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi itu majrur bil ya. Al-alaminah bukan al-alimunah. Habis. Apa Rabb itu? Rabbil Alamin tu apa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ay ni ay tafsiriyah, yakni malikis samawati wal ardi, pemilik sekalian langit. Iaitu Tuhan yang memiliki akan sekalian langit-langit. Malikis samawati wal ardi, milik sekalian langit-langit, yakni langit-langit yang segala langit 7, wal ardi dan bumi, wa ma'budi man fiha, dan merupakan Tuhan yang disembah bagi orang yang pada keduanya, as-samawati wal ardi.
Dia merupakan ma'bud, Tuhan yang disembah, yakni ma'bud bihaqqin, Tuhan yang disembah dengan sebenar pada orang makhluk yang berada di antara bumi dan langit dan orang yang ada dalam bumi dan di langit. Tu dia panggil Rabbil Alamin dengan makna Malik. Habis kata Imam Baijuri, wassalatu wassalamu, bermula salawat dan salam itu, ala aina zilani, turun keduanya salawat dan salam itu, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wa Rasulullahi, bermula lafaz Rasulullah itu, huna, di sini. Di sini ialah siapa? Huwa, dhamiru faslin atau mubtada tsanin. Huwa, bermula dia Rasulullah, yakni huna di sini ni ialah khabar bagi huwa. Sayyiduna, ialah Sayyiduna, penghulu kami. Siapa penghulu kami? Badal Muhammadun, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Muhammadun kita jadikan khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa, bermula dia Sayyiduna ialah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Rasulullah di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila itlaq nama Rasulullah, fal muradu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa bukan laisa min ghairihim, bukan selain daripada laisa min ghairihi, bukan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila itlaq Rasulullah akan tertujulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, tengok sebab apa jadi tertuju kepada Sayyidina Muhammad. Fa innahu, fa ta'liliyah, kerana bahwasanya Muhammad itu sara alaman, telah menjadi ia Muhammad itu alaman, isim alam, alaman khabar sara. Sara dhamir mustatir, huwa kembali kepada Muhammad. Jumlah sara alaman ialah khabar inna. Gitu inna Muhammadan, hu tu isim inna, dhamir baris, dhamir muttasil. Naam, dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil baris lah juga. Okey, zohi, maksud baris dengan mana zohi. Jadi isim alam dah bil ghalabati, isim alam tu bil ghalabah, dengan ghalabah. Ghalabah dengan makna bila sebut Rasulullah memang itulah Muhammad, bila sebut Madinah ialah di Mekah. Gitu maksudnya. Tu dia panggil alam bil ghalabah. Ghalibnya orang sebut Madinah sana. Tak ada bila sebut Madinah tertuju kepada bandar sahaja dak. Bukan dengan maksud bandar, bahkan kata Madinah sana. Bila kata Rasulullah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tertuju kepada Isa, Musa dan sebagainya, melainkan ada qarinah lah, qarinah cerita yang membawa kepada Rasulullah tertuju kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil ghalabati ala tilka dzati syarifati, atas demikian zat yang mulia ia zat tersebut, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zat dia sangat mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata al-Imamu al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, wa ba'du, ay amma ba'du. Wa ba'du, waw tu ganti kepada amma, asalnya khitab, faslul khitab ialah amma ba'du. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila nak cakap sesuatu dipisahkan muqaddimah dengan isi kitab, dengan isi percakapan dengan amma ba'du. Orang pertama yang diberikan lafaz amma ba'du ialah Nabi Daud alaihi salam. Orang pertama yang mengucapkan amma ba'du, khilaf ulama, ada yang kata Nabi Daud alaihi salam, ada yang kata macam-macam lah, khilaf ulama. Okey. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah amma ba'du. Adapun wa ba'du, waw tu ganti dengan amma. Yakni apa ba'du tu? Kata Syekh Nawawi Banten rahimahullahu ta'ala, ba'dal basmalati, selepas daripada bacaan basmalah, wal hamdalati, atah berkata al basmalati, dan hamdalah, wassalati, atah berkata al basmalati, dan selawat, yakni selawat ala rasulillahi, ay hala kaunis salati kainatan, hal keadaan salah itu kainatan, adalah ia atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala itu ta'alluq bagi mahdhuf, ta'alluq bagi hal yang mahdhuf, sahib hal dia ialah as-salah,
kerana atas kaedah al-jumlatu ba'dal ma'rifati ataupun al-zarfu wal jaru ba'dal ma'rifati halun. Tu kata jumlah lebih umum sebab jumlah ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah syibih jumlah. Senang kata al-jumlatu ba'dal ma'rifati, jumlah yang selepas ma'rifah, iaitu mana ma'rifah? As-salah. As-salah ma'rifah dengan apa? Dengan alif lam. Maka i'rab dia halun. Maka fi tu ta'luk apa, ala tu ta'luk mahzuf, hal dia punya ta'luk mahzuf dia. Habis boleh ikut lah. Rasa biasa ada orang yang macam kita baca gini. Habis. Kemudian kata al-Imamu al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabiri. Maka dengan makna jawab bagi wa ba'du. Wa ba'du dengan makna amma ba'du, maka fa jawab bagi waw. Waw pada wa ba'du. Fayaqulu faqiru rahmati rabbihi al-khabiri. Maka berkata, ada lagi soalan masuk. Masya Allah, banyaknya ya Rabbi. Siapa tu? Penat. Fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabiri. Maka berkatalah oleh fa'il faqir, orang yang sangat hajat. Faqir itu sighah mubalaghah atas wazan fa'il, dengan makna bersangatan hajat. Kalau faqir itu biasalah. Kalau faqir bersangatan hajat, orang yang berkata itulah berhajat kepada siapa? Rahmati rabbihi. Jadi faqiru idhafah kepada rahmah, idhafah masdar, idhafah kepada maf'ulun bih. Okey, yakni yang bersangatan hajat orang yang berkata itu akan rahmati rabbihi, akan rahmat Tuhannya Allah, rahmat Tuhannya faqiri. Al-khabiri sifat bagi rabbihi, yang bersangatan khabarnya, yang bersangatan tahunya. Al-khabiri pun juga sirah mubalaghah atas wazan al-fa'ili, yang bersangatan tahu. Al-khabir, apa al-khabir? Tafsir Syekh Nawawi, ay al-alimi bibawatinil umuri, yakni yang bersangatan tahu Allah Ta'ala tu pada sekalian perkara-perkara yang bangsa batin. Bawatin jamak bagi lafaz mufrad batin, al-umuri jamak taksir bagi lafaz mufrad al-amru, dengan makna perintah, dengan makna urusan, pekerjaan. Jadi beza al-khabir dengan al-alim. Al-alim tertuju kepada zawahiril umur. Al-khabir tertuju kepada bawatinil umur. Okey. Al-basiri, yang maha melihat Allah, yakni kata Syekh Nawawi, alladhi yubsiru ma tahta thara, yakni yang alladhi ay rabbul ladhi, tu Tuhan yang yubsiru, yang melihatlah alladhi, ma barang, akan barang, maf'ul bih bagi yubsir, akan barang yang tahta thara, akan barang yang di bawah permukaan bumi. Wa mudrikil mubsarati, tu wa mudrikil mubsarati. Atah baik kata Allah yang mahdhuf lah. Asalnya ayilladhi, ayillahul ladhi, ataupun kita nak kata rabbul ladhi, rabbul ladhi yubsiru ma tahta thara wa mudriki. Jadi mudriki lah, rabbi lah, rabbi ataupun ayillahil ladhi, rabbil ladhi. Sebab al-basiri itu majrur, maka ay tafsiriyah selepasnya pun dipanggil sebagai majrur. Okey. Wa mudrikil mubsarati, dan yang mencerak Allah akan mubsarati, idhafah isim fa'il kepada maf'ulun bih. Al-mubsarati ialah persegalian perkara yang dapat dilihat. Kerana ta'luk sifat basar Allah Subhanahu wa ta'ala atas pandangan dhaif ialah mubsarat. Segala perkara yang boleh dilihat Allah Ta'ala melihat. Tapi atas pandangan mu'tamad al-basir dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ta'aluk
ta'alluq basar dia ialah maujudat, sekalian perkara yang jenis ada. Walaupun suara dia dapat melihat suara, kita hanya boleh dengar suara, tak boleh lihat suara. Kerana apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak bertakluk dengan takluk kudrat Allah taala untuk membuat kita ini dapat mencerap suara melalui mata. Itu atas pandangan mu'tamad. Bukannya ada ha'il. Ada ha'il tu pandangan dhaif. Itu sila rujuk dalam Hasyiatus Syarqawi 'ala al-Hidhidi syarah Ummil Barahid. Hala wujudiha. Tu dapat melihat akan perkara-perkara yang ada yang dapat dilihat tu. Hala wujudiha, hala wujudil mubsarati, hal keadaan adanya segala perkara yang dilihat tu. Kalau mubsarat, perkara yang nak dilihat tu tidak ada, maka tidak ta'alluqlah kudrat, tak tertakluk, tak bertakluklah sifat basar Allah Taala. Allah Taala melihat cucu kita. Melihat ke cucu kita sekarang? Tak ada, sebab kita tidak ada cucu lagi. Maka bila kita tidak ada cucu lagi, maka cucu kita tadi tidak dipanggil mubsar, perkara yang dilihat lagi, sebab dia belum ada. Sekarang kita ada sini, Allah Ta'ala melihat sebab kita al-mubsar, perkara yang boleh dilihat kerana kita sudah ada. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, katanya Ibrahimu, nama dia Ibrahim tu, Ibrahim. Ibrahim kita panggil Ibrahim ya. Darul Umar Mukhtar pun Ibrahim. Tu. Ibrahimu badal ibnu Muhammadin bin Muhammad al-Bajuriyu. Tu al-Bajuriyu ay al-mansubu ila Bajur. Tu okey. Siapa Bajuri tu? Nisbatun ay huwa nisbatun ta'alluq mahzuf, khabar kepada mubtada yang mahzuf. Ay huwa bermula dia Bajuri ialah nisbatun ay mansubun, jadikan dia isim wasah, nak jadi khabar. Nisbatun ay mansubatun ila kepada mana? Ila Bajura, kepada negeri yang bernama Bajura. Kepada negeri yang bernama Bajura. Tu Bajura. Apa dia Bajura tu? Baldatun, khabar bagi mubtada yang mahdhuf taqdiruhu huwa, bermula dia Bajura tu ialah baldatun, satu negeri, min biladi Misra, min ditab'id ialah satu negeri daripada negeri-negeri. Bilad jamak bagi baldun, baldatun, daripada segala negeri-negeri di Mesir. Ada satu negeri namanya Bajur di negeri Mesir, negara Mesir. Kita tak dapat pergi Mesir lagi lah. Kalau dapat pergi Mesir nak ziarah habis kubur-kubur tu. Syekh Khatib Syarbininya, Syekh Romlinya, Syekh Ibrahim Bajuri, Syekh Abdullah Syarqawi, Ikan bin Atta'illah, Syekhul Islam Zakaria Ansari, macam-macam. Tapi mudah-mudahan kita semua direzekikan untuk pergi ke Mesir, walaupun hanya sekadar pergi ziarah makam sahaja. Dzut taqsiri, kata Imam Bajuri, dzut taqsiri, yang memiliki, fakir tadi tu yang memiliki kecuaian. Tengok dia tawadhu, ni min tawadhu'il musannif, daripada tawadhu'il musannif, daripada tawadhu'nya pengarang kita. Kemudian Syekh Nawawi Banten kata pada lafaz dzut taksir itu wahwa, dan bermula dia dzut taksiri, bermula dia dzut taksir, yang memiliki taksir cuai ni, iaitu Imam Bajuri ni, khabar Syekhul Ulama'i, dia merupakan syekh bagi sekalian ulama, fil Azhari, di Al-Azhari, ay fil Jami'atil Azhar, di Jami'ah Azhar. Bahkan Imam Bajuri ialah syekh, dia panggil apa? Apa tu? Chancellor Azhar, Universiti Azhar. Dia panggil apa? Syekhul apa? Syekhul Azhar. Aywa, Syekhul Azhar. Imam Bajuri rahimahullah merupakan Syekhul Azhar, ataupun bahasa kita sekarang ialah Chancellor bagi Universiti Al-Azhar Mesir. Selepas daripada gurunya yang menjadi Chancellor, yang menjadi Syekhul Azhar, iaitu Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi menjadi Syekhul Azhar ataupun menjadi Chancellor Universiti Azhar lepas dia meninggal.
kemudian ganti oleh anak murid dia Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala anhu wa ardahu. Saqallahu qabrahu, mudah-mudahan jumlah khabariyah lafzan insya'iyah maknan, mudah-mudahan meratailah ia oleh Allah fa'il qabrahu akan kuburnya nyo syekh nyo syekhil ulama ni birrahmati ta'alluq saqah kepada ba dengan rahmat waridwani dan ridha, amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, talaba minni, telah menuntutlah ia daripadaku. Siapa tuntut tu? Ba'dul ikhwani, oleh sebahagian saudara, yang mana dia doa sikit, aslahallahu li walahumul hala. Tu mudah-mudahan membaikilah oleh Allah bagiku dan bagi mereka itu ba'dil ikhwani, membaiki apa? Al-hala wasya'na, akan keadaan hal dan sya'an, keadaan lah. Dua-dua tu keadaan belaka. An aktuba, tuntut apa daripada dia tu? An aktuba ta'wil masdar jadi maf'ulun bih bagi talaba. An aktuba, akan bahawa menulis ia oleh aku, lahu bagi nyo ba'dil ikhwani, nyo ba'dil ikhwani, tulis apa? Maf'ulun bih bagi aktuba, risalatan, akan satu risalah. Apa risalah? Tafsir, yakni kitaban saghiran, ialah satu kitab yang kecil. Saghiran sifat bagi kitaban. Kitab yang kecil dia panggil risalah. Muqabil dia kitaban kabiran, kitab yang besar dia panggil kitab lah. Setengah ulama, kita pernah mengaji, ada guru kata nak panggil dia itu risalah ialah muka surat yang ditulis itu bawah 100 muka surat. Atas daripada 100 muka surat dia panggil kitab. Itu dobit tok guru masa tu kita mengaji lah, diploma degree tu. Tak ingat dah dobit tu kat mana. Tapi kita ingat diingatan lah. Al-ilmu fis sudur laisa fis sutur. Tu latifatan, kata musannif Imam Ibrahim kata latifatan ay risalatan latifatan, yang halus, yang kecil lah. Apa latifatan? Ditafsirkan Syekh Nawawi ay dharifatan, yakni yang ringkas ia kitab risalah tu. Fadhamirul awwalu, ni nak tafsir. Okey, nak tafsir bagi kata apa? Nak tafsir bagi kata nak tafsir bagi kata ba'dul ikhwani. Fadhamirul awwalu, maka bermula dhamir yang pertama. Mana dhamir yang pertama? Dhamir iaitu lahum. Hum tu kan kita dhamir, kita kata lahum bagi mereka itu ba'dul ikhwan. Itu khabar bagi dhamir raji'un, kembali ia dhamir itu lil mudhafil ilaihi, kepada mudhaf ilaih iaitu ikhwan. Ikhwan merujuk kepada jamak. Wathaniyu, atah berkata lawalu ay fadhamiru thaniyu, maka bermula dhamir yang kedua pula. Mana? Iaitu lahu risalatan, an aktuba lahu, bagi mereka itu ba'dul ikhwan juga, tapi itu lil mudhafi ay raji'un, kembali ia dhamiru thani kepada mudhaf. Mana mudhaf? Ba'du, ba'duhu lah kembali dhamir dia. Kalau ikhwan banyak, akhun mufrad, akhani muthanna, ikhwan jamak. Kan kita kata atas kaedah kalau nak rujuk dhamir kembali kepada marji' dhamir mesti ikut dia punya kalau muannah, muzakkar, musanna, jamak. Tidak boleh dia itu tak ikut kaedah begitu. Wa jama'al musannif, sebab apa dia buat gitu? Wa jama'al musannifu, dan telah menghimpunlah ia oleh penulis kita Syekh Bajuri ad-dhamiral awwala, akan dhamir yang pertama iaitu lahum tu, li ta'mimid du'ai, untuk mengumumkan doa. Untuk mengumumkan doa lah, aslahallahu li, itu doa. Dia nak umumkan semua orang. Tu. Wa aidan ad-dhamiru raji'un lil mudhafi, dan juga dhamir itu rujuk ia kembali ia dhamir tu
lil mudhafi kepada mudhaf, iaitu apa? Iaitu ba'du. Illa melainkan idza kana lafzu kullin, apabila adalah ia lafaz kullin itu, au ba'din atau ba'din itu, atau berkata kullin, fayarji'u maka jawab idza, maka yarji'u kembali ia kullin au ba'din itu wa aidan ad-dhamiru raji'un lil mudhafi kepada mudhaf ba'du, illa melainkan idza kana lafzu kullin, melainkan jikalau adalah lafaz kullin, lafaz kul ataupun ba' itu, fayarji'u kembali ia lil mudhafu ilaihi kepada mudhaf ilaih, iaitu ikhwan, kama huna. وجمع المصنف الضمير الأول لتعميم الدعاء وأيضا الضمير راجع للمضاف. Tak faham ni? Ya. Aduh, kebas kaki. Tu. Okay, faham. Awak kebas kaki. Bila baca ini kebas kaki pula. Tu kena pegang, nak tunduk. Okey, lagi sekali. Kata musannif kata syarih rahimahullahu taala. Okey, wa jama'al musannifu, dan menghimpunlah ia oleh musannif ad-dhamira, akan dhamir itu. Dhamir mana? Al-awwalu, al-awwalah, kan dhamir yang pertama, iaitu mana dhamir yang pertama? Lahum tu. Hum tu sebab apa? Li ta'mimid du'ai, kerana untuk mentakmimkan doa. Tu. Okey. Wa aidan, dan juga. Apa berkata ad-dhamir? Atau berkata atau berkata ad-dhamirul awwalu raji'un lil mudhafi ilaih. Betul ke tu? Tu. Betul lah. Betul. Wa aidan, dan juga wa aidan, dan juga wa aidan ai kadhamir tsani. Gitu wa aidan, dan juga ai kadhamir tsani, seperti dhamir raji', dhamir yang kedua, lil mudhafi kepada mudhaf, ai raji'un lil mudhafi, yang kembali ia kepada mudhaf. Boleh juga kita kata lahum tu hum tu bukan hum tu kembali kepada mudhaf. Tu kembali kepada mudhaf. Kembali kepada mudhaf. Sah nak rujuk kembali kepada mudhaf. Illa melainkan idza kana lafzu kullin, jikalau adalah lafaz kullin, au ba'din, lafaz kul atau ba'd. Kalaulah mudhaf dia itu ada lafaz kul dengan ba'd, sekarang ada lafaz ba'd, maka fayarji'u lil mudhafi ilaihi, maka kembalilah ia ad-dhamir itu lil mudhafi ilaihi, kepada mudhafu ilaih lah, iaitu ikhwa. Jadilah lahu.
Sebab nak kembali kepada mudhaf, dia adalah lafaz ba'd atau adalah lafaz kul. Bila ada lafaz ba'd atau lafaz kul pada mudhaf, maka dia kembali kepada mudhafun ilaih, iaitu ikhwan. Maka kena situ. Kama huna. Ai wa dzalika thabitun. Bermula demikian itu sabit. Ya kama huna, seperti di sinilah. Lahum, bagi mereka itu. Hum nak rujuk kepada mudhaf, tetapi mudhaf dia itu adalah lafaz ba'd, adalah lafaz kul. Maka dia kembali kepada mudhafu ilaih, iaitu ikhwan. Tu. Wa afrada thaniyan, dan mengifradkan ia musannif, iaitu lafaz mufradkan, iaitu apa? Hu. Lahu risalatan. Hu tu mufrad. Thaniyan ai dhamiran thaniyan, pada dhamir yang kedua. Kenapa? Li takhsisit talibi, kerana untuk mengkhususkan orang yang meminta. Siapa yang minta tu? Ba'dul ikhwan. Ba'dun tu khusus tu. Kalau ikhwan tu umum. Umum tu nisbah pada doa. Khusus tu bagi orang yang minta. Lepas tu dikata lahu. Dia mengifradkan dhamir yang kedua dengan kata hu. Huwa lah, hu dengan makna huwa. Yang pertama hum. Tu. Habis. Kata musannif, kata Syekh Bajuri rahimahullahu ta'ala, tashtamilu, merangkumilah ia. Syekh Nawawi kata air risalatu. Rujuk dhamir fa'ilnya kepada ar-risalatu. Merangkumilah ia risalah itu ala sifatil maula. Merangkumi tashtamilu ta'alu ala sifatil maula, atas segala sifat-sifat tuan. Yakni Allah lah. Siapa maula tu? Apa sifat-sifat? Tu ala sifatil maula, ai kata Syekh Nawawi, ai tsabitati. Sifat-sifat yang sifat-sifat tu yang sabit ia sifatil maula lahu. Saya yang sabit ia sifat itu lahu, baginya, lil maula, bagi tuan tu. Wasalibati. Wasalibati, dan yang salibah, sifat yang ternafi ia, anhu, anillahi ta'ala, atau anil maula, daripada Tuhan tu, iaitu sifat-sifat salbiah. Ma la yaliku bihi. Barang salibah yang menafilah. Kalau kita terjemah lughawi, salibah yang menafi iyo sifat tu, anhu, daripadanya, menafi apa? Maf'ulun bih. Ma la yaliku bihi, akan barang yang tidak layak iyo Allah, bihi, dengan dia, bima, dengan barang, yakni dengan sifat yang tak layak bagi dia. Tu sifatil maula. Jadi ats-tsabitati lahu, ats-tsabitah murad pada ats-tsabitah yakni sifat ma'ani. Masuk pada sifat ma'ani. Dia sifatun sabitah ni termasuk sifat ma'ani lah. Sifat yang sabitah yang bahasa sungguh termasuk juga sifat ma'ani. Was-salibah, dan sifat yang bahasa salibah iaitu salbiah, maka kenalah pada sifat 20 tu. Sebab sifat wujud, sifat nafsiyah itu sungguh, sifat ma'nawiyah itu sungguh, sifat ma'ani itu ada, sifat salbiah itu adami. Adami dengan salibah, maka kenalah. Jadi sifat sabitah kena pada sifat jenis ada, iaitu ma'ani, dan sifat jenis sungguh seperti wujud dan juga ma'nawiyah. Adapun salibah itu adami, kena pada salbiyah yang jenis tidak. Wa adadiha, apa berkata sifatil maula, ay tastamilur risalatu ala adadiha, adadis sifati. Segala lawan-lawan bagi sifat tu. Ay tafsir munafiha, munafis sifati, yang menafikan akan segala sifat tadi tu. Tu. Lagi atah berkata mana lagi? Atah berkata sifatil maula, ay wa ma yajuzu, ay tashtamilu ar-risalatu ala ma yajuzu, barang pada, dan barang yakni sifat yang yajuzu, yang harus ia barang, fi haqqihi, fi haqqillahi ta'ala, hak dengan makna zatillahi ta'ala, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala wa ala ma yajibu, wa ala ta'ala, atah berkata ala sifatil maula lagi, ay tastamilur risalah ala ma yajibu, atas barang
yakni sifat yang wajib ia barang, fi haqqir rusuli, pada hak yakni pada zat sekalian rasul. Rusul jamak bagi lafaz mufrad rasulin. Tu. Wa ma yastahilu, dan barang yakni sifat yang mustahil ia barang, fi haqqihim, pada hak mereka itu ar-rusul. Wa ma yajuzu, dan barang yakni sifat yang harus ia barang, ai lil ai lahum, bagi mereka itu, bagi ataupun li haqqihim, bagi hak mereka itu segala rusul. Maka dia buat mari fa fasihah. Idza aradta ma'rifata kullin minal thalathati at-tafsir idza aradta ma'rifata kullin minal thalathati tafsilan fal wajib. Tu fa fasihah. Idza aradta, apabila berkehendak ia oleh engkau, ma'rifata, akan mengetahui, kullin, setiap, minat thalathati, daripada tiga, iaitu barang yang wajib pada akal, harus mustahil pada akal, dan harus pada akal itu, tafsilan, secara tafsir satu persatu, fal wajibu, maka bermula yang wajib itu, huwa, bermula dia yang wajib itu, alladhi, ialah yang khabar tu, la yumkinu adamuhu, yang tidak mungkin ia alladhi. Bukan. La yumkinu adamuhu, yang tidak mungkin ia oleh tiadanya, ai ternafinya adamuhu dengan makna in'idamuhu, ataupun nafyuhu dengan makna intifa'u. Adam memang terjemah tiada, tapi itu terjemah tiada itu kerana tak tepat mana tiada, sebab tiada tu khusus, tidak tu lebih umum. Okay? Tidak tu lebih umum daripada tiada, kerana tiada hanya menafikan sifat-sifat ataupun benda-benda hak jenis ada sahaja, sedangkan sifat Tuhan itu ada yang jenis ada jenis tak ada. Kalau kata tiada, maknanya dia hanya menafikan benda-benda yang lawan bagi ada sahaja, bukan lagi sungguh. Maka kalau kata tidak, dia kena kepada lawan bagi benda yang ada dan lawan bagi benda yang sungguh. Lebih umumlah tidak daripada tiada. Siapa yang mengaji dengan saya dah tahu lah, tak payah bahas. Okay. Wadzalika, dan bermula demikian itu, ai wadzalikal wajibu sabitun. Dan bermula demikian yang wajib itu, sabit ia demikian yang wajib itu, kadzatihi ta'ala, seperti zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala wajib tak? Wajib. Cuma nak sabitkan zat Allah Ta'ala itu wajib pada akal ada, itu mestilah dia itu dipanggil wajib nazari, wajib yang perlu kepada hajat, kepada fikir dan tilik dan dalil. Tu. Wat tahayyuzi, atah berkata zati, ai kat tahayyuzi, seperti mengambil lapangnya, lil jirmi, bagi jirim. Itu dia panggil wajib pada akal secara daruri. Kerana tak perlu kepada tilik dan bahas dan dalil untuk mensabitkan jirim itu bergerak ataupun diam, bertempat ataupun tidak. Bahkan semua mengakui semuanya itu akan bertempat. Ai mimma, daripada barang mimma daripada barang na'atihi, pelik ni. Ai mimma, daripada barang na'atahu, menghalanglah ia barang itu, na'atahu, yang menghalanglah ia jirim itu, akan barang alal qadril ma'khudhi, atas qadar yang diambilkan dia kan qadar, minal faraghi, daripada tempat yang kosong, daripada ruang yang kosong. Tu jirim, iaitu mengambil ruang kosong. Pen berada di dalam bilik, bukan bermakna
pen itu gemuk, dia memenuhi semua ruang bilik tak. Dia hanya memenuhi sebahagian bilik. Saya ada di Terengganu bukan bermakna badan saya membesar sampailah menjadi mampak Terengganu dengan badan saya tak. Bahkan di sebahagian Terengganu sahaja. Tu kadar dia. Ai man'ika, yakni menghalang engkau. Menghalang engkau itu idhafah masdar kepada fa'il. Al-ghaira, akan yang lain, itu maf'ulun bih. Min ayyahulla, daripada bahawa telus ia ghairu. Telus yakni boleh. Ayyahulla ta'wil masdar, jadi isim majrur bagi min. Ayyahulla, bahawa telus ia, muat ia al-ghairu fi makanika, pada tempat engkau. Tak boleh kalau kita duduk sini, tak boleh dah benda lain boleh masuk serap dalam badan kita untuk duduk sini juga, tak. Bahkan kalau nak duduk pun duduk atas kita, boleh dia tak boleh serap dalam badan kita masuk juga untuk duduk di tempat ni, tak boleh. Bila kita duduk sini, benda lain tak boleh masuk dari sini. Boleh duduk tepi kita, atas kita, boleh itu ya. Tu sebab tu kereta dengan kereta berlanggar. Kalau kereta dengan kereta tak berlanggar, maknanya dia bukan jirim yang mengambil tempat yang kita bahas. Tu okay. Sebab tu berlanggar kereta berlanggar kemik. Sebab apa? Sebab tak boleh nak masuk jirim dengan jirim. Jirim kasif tak boleh masuk dengan jirim kasif. Jirim kasif dengan jirim latif pun tak boleh nak masuk. Apatah lagi jirim kasif dengan jirim kasif. Jirim latif ni sekarang udara ni tak boleh masuk kat kita. Kalau kita duduk sini, udara tak boleh nak masuk kat kita. Dia akan bertempel kat sini. Sekira-kira kalau berbukan di sini, saya keluar nampak bentuk saya duduk sini. Tu okey. Habis waqat tisafil jirmi, dan seperti bersifatnya jirim itu bi ahadil harakati, dengan salah satu daripada gerak, wasukuni, dan diam. Yakni tidak tentu mana-mana. Kalau tak tentu mana-mana, wajib pada akal mesti salah satu itu sabit dijirim. Kita tak tentukan kawan ni diam, kita tak tentukan kawan ni gerak. Kalau kita tentukan, itu harus pada akal pula. Saya tentukan kitab ini senyap, boleh tak dia bergerak? Boleh. Itu harus. Kalau kita tak tentukan kitab ini bergerak atau diam, wajib pada akal mesti juga dia terima salah satu, walaupun tak tentu. Kalau kita tentukan, harus pada akal. Kita tentukan kitab ini bergerak, boleh tak dia diam? Boleh. Itu harus pada akal. Kalau kita tetap dia ni gerak atau diam, maka mesti wajib salah satu daripada gerak dan diam menjadi sifat kepada jirim ni. Tu al-harakah was-sukun ialah amrun i'tibari, perkara yang diiktibar sahaja. Dia bukan benda yang wujudi. Khilaf ulama lah. Mu'tazilah kata wujudi, Ahlus Sunnah kata amrun i'tibari, bukan benda yang wujudi. Tu okey. Mu'tazilah kata gerak dengan diam ni duk sembunyi di makhluk. Kalau makhluk tu gerak, diam tu sembunyi di makhluk. Kalau makhluk tu diam tu zahir, gerak tadi sembunyi di makhluk. Tu salah lah ajaran tu. Itu disebut dalam kitab Maqalat al-Islamiyyin oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang menyatakan akidah Mu'tazilah terhadap as-sukun wal harakah. Wal mustahilu wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung pula pada minggu hadapan, hari Ahad, insya-Allah taala. A'udzu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.